Okey, selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ini cikgu ingin berbincang satu topik yang berkaitan dengan minda sihat. Okey, di sini cikgu berharap ya pelajar boleh belajar beberapa coping skill yang sesuai untuk diri, lepas tu cuba praktis bila ada keperluan. Okey. Yang pertama, cikgu nak belajar tahu tiga perkara. Satu, anxiety. Satu, depression dan satu, stress. Yang paling senang sekali stress. Stress biasanya berlaku pada masa sekarang. Kita rasa stress sebab kerja sekolah banyak. Kita rasa stress sebab banyak perkara di luar kawalan kita, mak marah, lepas tu tak boleh keluar, itu stress. Normally stress dia akan lepas sesuatu isu tu dia akan uh, okey balik. Dia akan bantu kita makin improve. Tapi bila stres tidak dikawal dengan betul, dengan elok, dia akan menjadi either anxiety ataupun depression. Anxiety ialah kita risau, takut benda-benda yang belum berlaku dan kita memang tak tahu nak macam mana nak buat. Contoh, kita risau lepas SPM, saya tak dapat kerja, how? Lepas tu, saya nak berdikari tak boleh, then how? Nanti yang kat future lah, apa yang berlaku akan datang dan you tak boleh nak kawal. Lepas tu depression pula ialah sedih. Sedih yang awak selalu rasa, dah lepas tapi I cannot do anything. So everyone scold me, everyone don't like me, my friend all don't like me. Asyik teringat perkara yang dah lepas. Yang kedua-dua ini, kalau dia sehingga tahap yang boleh ganggu kita, kita tak boleh nak enjoy our life ataupun kita tak boleh nak buat aktiviti yang biasa kita buat. Contoh tak boleh join PDPR, tak boleh join kelas, tak boleh buat apa yang kita biasanya boleh buat. Dia menjadi tension sangat-sangat dah. Then we have to do something on that. Pertama, di sini cikgu nak bagi tahu tanda sekejap. Sekiranya anda rasa sedih hampir setiap hari dalam tempoh 2 minggu, cikgu ulang 2 minggu. Kalau sebelum tu ada isu macam tu, it's another story. So mungkin dah over, you already overcome, then congrats. Tapi kalau 2 minggu yang dekat ni, masih rasa sedih hampir setiap hari, lepas tu tak ada minat dalam perkara yang anda gemari selama ini, tak ada selera untuk makan ke ataupun terlebih selera. Makan, you bukannya enjoy makan tapi memang tak boleh nak henti. Ataupun ada gangguan tidur, kurang tidur atau terlebih tidur, lepas bangun masih lagi tak boleh nak concentrate buat kerja yang kita nak. Lepas tu pernah fikir nak bunuh diri ataupun nak cederakan diri. Contoh cara tangan sebab you feel like norms ready, you need something to feel. Even pain you feel you appreciate it because you have no idea what is happening. Lepas tu selalu rasa saya ni bersalah. Saya menyusahkan keluarga. Sebab saya, ibu ayah saya tambah kerja. And then cikgu pun marah sebab saya belajar, saya tak join kelas. So you keep on blaming yourself. Lepas tu tak ada keyakinan. Rasa saya tak pandai untuk apa-apa cikgu. Teachers, I'm good for nothing. Kalau berlaku mana-mana kat sini, dalam tempoh 2 minggu, maksudnya anda ada tanda, ada simptom kemurungan ataupun anxiety sebenarnya. Dua-dua dia sama, 2 minggu. Kenapa berlaku isu macam ni? First, cikgu nak awak tahu, bila berlaku kemurungan dalam diri kita, itu bukan salah kita. Not our fault. No one's I hope I depressed. Cikgu harap cikgu depressed so saya tak buat kerja. No, tak ada orang harapkan dia. Biasa dia berlaku sebab satu, maybe genetic. Kat keluarga, ada makcik ke, ayah ke, ibu ke, nenek ke, datuk ada isu depression sebelum ini. Dan untuk maklumat pelajar ya, dia bukan kata sebab ibu depression so anak pun ikut. No. Tapi biasa dia berlaku sebab bila keluarga tu ada seseorang yang tension dan anxiety, yang selalu cemas, biasanya suasana rumah tu dia akan menjadi stres juga. So bila anak tu dibesarkan di keluarga yang stres, automatik dia pun akan ada isu yang sama. That is why dia berlaku biasa keluarga ada seseorang yang ada isu anxiety ke, kemurungan ke, ada risiko untuk dapat balik kemurungan tu dia akan tinggi sikit banding orang lain. Tapi bukannya semestinya. Not guarantee bukan must, but higher risk. Lepas tu mereka yang ada trauma masa kanak-kanak,
Contoh dia nyaris diculik ke, ada orang ragu beg dia sampai dia cedera ke, ataupun dia hampir ataupun dia kena cabul ke, for example, sesuatu yang buat dia rasa takut sangat-sangat. Okay, and then ada sejarah hidup yang pahit, mungkin kat rumah dia ibu ayah selalu pukul dia, ataupun selalu abaikan dia, ataupun dia memang tak ada suasana yang selesa, yang memang buat dia senang belajar. So background issue. Lepas tu satu lagi, ketidakseimbangan hormon di badan. Ini berlaku sebab umur anda, terutamanya anda pada umur remaja sekarang, akan senang, mudah terasa tekanan tu, macam kawan saya tengok saya ni macam mana. You will be more alert and then sangat ambil berat apa pandangan kawan terhadap saya. Kalau saya keluar dengan baju macam ni, okey tak? Rambut saya okey tak? Tudung okey tak? Akan banyak bertanya umur tu. Tapi bila you dah besar sikit, most of the time is no, okey. Dalam akan jatuh ke level yang okey. Lepas tu penggunaan ubat-ubat tertentu. Ini biasanya kat sekolah kita tak berlaku. Okay, tetapi cikgu kena bagi tahu bila seseorang tu try pil ecstasy ke ataupun dadah ke, more or less dia akan ganggu otak kita, akan menyebabkan kita ada risiko, okay, untuk kemurungan ke, untuk anxiety ke, isu ni sebab dia akan ganggu ganggu sel-sel kat badan kita. Okay, next, cikgu ulang, kita tidak mengundang perasaan kemurungan, tetapi perasaan murung tu boleh serang kita tanpa kita sedari. That is why we have program today. Hari ini cikgu nak belajar tahu, sekiranya anda rasa anda dah depressed, sedih sangat-sangat sampai you tak boleh nak buat aktiviti keharian seperti biasa, itu bukan salah anda. Okay, what we can do is we share out and then we try to do some things and then which bring us come from that hard feelings. Okay, kita cuba. Okay, di sini cikgu nak berkongsi beberapa cara yang anda boleh guna untuk bantu kita, okay, mengatasi kemurungan. Okay. Pertama, bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Cara ini sangat-sangat membantu sebab apa yang kita fikir kat otak, kalau kita fikir hanya ulang-ulang, kita rasa tension. And then kadang-kadang kan cikgu marah kita sekali je, tapi cikgu dengar ayat tu, lepas tu kat otak kita dia rewind, replay, ulang 10 kali, 20 kali sehari, besok dia ulang balik 20 kali. So you akan rasa cikgu tu memang tak suka saya, cikgu ni marah saya, I'm useless ni. Sedangkan ayat tu cikgu guna untuk semua. Kadang-kadang cikgu Lokman, kita bukan nak marah, tapi ada di kalangan pelajar, ada yang mungkin malas ke, rasa ada yang suka lengah-lengah ke. So cikgu guna ayat yang tegas sebab nak paksa mereka, okay, do it proper, buat dengan betul, buat dengan skrip. Tapi ayat tu bukan nak marah pelajar. Kalau anda berkongsi dengan kawan-kawan lain tentang perasaan anda, then you will find actually everyone feel the same. Tekanan yang anda hadapi sekarang memang sama dengan kawan-kawan lain. You banyak kerja tak siap, kawan pun sama. You rasa banyak benda you tak faham, macam susahnya, kawan pun sama. So when we are sharing with our friends, we feel better. Okay? Lepas tu, teruskan dengan aktiviti yang anda rasa, yang anda suka setiap hari masa you sihat. Yang suka bersenam kat rumah, bersenam. Get some YouTube video yang boleh menari ke, ataupun yang suka baking ke, melukis ke. What activity yang anda suka semasa anda sihat. Set the times each day. Do the things that you want to do. Okay? Ataupun satu lagi, dapatkan bantuan profesional. Mula dengan anggota yang terdekat dengan anda. Maksud Cikgu Eng, jiran kita bukan doktor, jiran kita bukan psychiatry, cikgu kat sekolah pun tak semestinya boleh bantu. We are not the really professionals one. But you start from teachers, you start from your friends, get help. Start from your family. Kalau you rasa you dah tak boleh control, murung sangat-sangat, bagi tahu keluarga. Bagi tahu cikgu. So kat situ kita boleh bagi cadangan ke, ataupun kita boleh dengar perkongsian anda, lepas tu boleh bagi cadangan untuk okay, macam mana kita boleh bantu, cara apa yang sesuai dengan anda. Faham? Okay. Lepas tu
Belajar cara kawal emosi diri. Itu penting sebab emosi itu normal. Everyone feel angry, feel sad, feel happy, feel excited, feel disappointed, kecewa. Emosi-emosi ni itu normal untuk semua orang. So yang kita kena belajar ialah control, kawal. Supaya kita taklah tinggi sangat, turun sangat. Okay? This is something we can do to help ourselves. Okay. Last tu, ulang juga yang atas. Amalkan cara gaya hidup sihat. Bersukan dia membantu. Okay, ingat kat otak, kalau sukan, berpeluh, dia bantu. Jadi kalau you tak boleh keluar rumah pun cikgu faham. Tak boleh main bola, tak boleh lari-lari kat padang. But at least you at home, you do some exercise. Okay, we try what we can. The time we sihat. Okay. Elakkan kemurungan. Okay, pertama, kalau you tak nak diri rasa emotion sangat-sangat, first, belajar jadi tenang dengan sabar. Control. Bila you marah-marah sangat, ingatkan diri, stop. Okay. Jangan selesaikan masalah bila saya marah sangat. Stop. Take from there. Get from the way. Take a breath. Lepas tu, dah stable sikit. Baru start. Okay, mana masalah yang saya hadapi. Mana alternatif yang saya boleh guna. Mana baik, mana buruk. So, lepas tu, baru decide. Ataupun bincang dengan orang lain. Orang dewasa, cikgu, kawan-kawan, pandangan mereka, contoh. This is the way we learn. Okay. Lepas tu kedua, jangan terlalu high expectation sehingga you sukar dicapai. Cikgu harap sangat-sangat belajar Lokman akan pandai, semua hebat, semua SPM dapat straight A kalau boleh. Tapi hakikatnya bukan semua orang cikgu ajar terus dia faham, boleh tangkap kan. Kita kena tengok keadaan. Contoh, kalau keluarga sekarang ibu ayah belum dapat kerja. Tak ada data sangat untuk you online class. Okay, never mind. Ada modul tak kat rumah? Kan cikgu ada sediakan modul ke, aktiviti ke, buku teks ke. You learn from that. Ada soalan, tunggu. You salin kat kertas ke mana-mana. Bila ada data, baru teks kat cikgu. Biasanya cikgu-cikgu di Lokman sangat hargai pelajar yang rajin. Kadang-kadang cikgu tak boleh on the spot jawab pelajar. Okay, mana soalan ke? Okay, because cikgu pun ada family. Cikgu pun ada tugasan lain. Key in data ke, laporan ke, macam-macam. But normally, when we can see that the students is willing to learn, cikgu akan bantu. So, kita guna cara kita, mana yang kita boleh capai, kita try. Kalau tak boleh, it's okay. Bring down a bit. As long as sedikit langkah pun tak apa, asalkan you bergerak. Okay, asalkan you bergerak. Tapi tak semestinya kena cemerlang sampai orang lain. Emotions come first. Kesihatan, mental come first. Okay. Lepas tu, satu lagi cara kat sini. Merancang tugas agar lebih teratur. Maksudnya, kalau awak jenis yang senang tension, senang anxiety, okay, takut cemas, panic attack. So, you plan aktiviti awal sikit. Contoh video-video ni, cikgu tak sempat nak buat masa lepas cuti sekolah. So, I make it earlier. So, I ready the things and so that bila sekolah buka, cikgu boleh sampaikan ke pelajar. Walaupun masa tu cikgu memang tak ada masa lain. So, we make it earlier. So, same for you all. Cuti sekolah, rehat. Anda ada hak untuk off phone bila cuti sekolah sebab tak nak tengok grup sekolah, ni. Tapi, lepas kita dah ready, dah beberapa hari rehat, contoh, kena buka balik, fikir balik apa kerja yang saya kena buat. So, you plan earlier. So that buka sekolah nanti, anda tak rasa tension sangat. Okay? This is one of the suggestions, cadangan dari cikgu. Okay? Seterusnya, ini kita kena tahu tentang kemurungan. Satu, kemurungan dengan sedih tak sama. Kalau sedih, biasa. Dia okay, dia normal. Sebab dia sedih. Saya sedih sebab kucing kesayangan saya meninggal. Okay. Saya sedih sebab mak saya marah. Itu normal. Tapi lepas 2-3 hari, kita akan rasa emosi dah okay. Okay, you feel better already. Tapi kemurungan, ialah tak ada sebab yang konkret sangat. We keep on feel down and down and down till bangun tak ada mood nak belajar. Tak ada mood nak buat kerja lain-lain. Even ibu ayah bagi handphone main games online pun you rasa, this is not the life I want. I feel very, very bad. Itu kemurungan. Okay? Semua orang ada risiko walaupun nampak kuat. Okay? Kita manusia ya.
Tak ada kata, oh perempuan mesti kemurungan tinggi sikit, lelaki rendah. No, this is not right. Okay, lepas tu satu lagi yang ketiga, kalau kita setakat berharap, berdoa, fikir, I hope tomorrow I feel better. I hope tomorrow I feel better. Biasa dia tak membantu. Okay, we have to do something to change the mindset. Tukar cara berfikir kita. Dapatkan cadangan orang lain yang sesuai. Kita ubah diri kita. Apa yang kita fikir. Barulah kemurungan tu akan diringankan. Kalau tak, setakat duduk tunggu, biasa dia tak membantu. Okay. Kalau suatu hari nanti, you rasa, I feel better today. Itu tak maksudnya, cikgu, I dah sembuh. I don't have any issues of kemurungan. Because today I feel better. Kemurungan, dia ada graph. Naik, turun, naik, turun. Sometimes we are in the top, sometimes we are down. So, bila kita rasa sihat sikit, cuba cari idea macam mana nak bantu diri kita. Masa kita rasa down. Sebab kadang-kadang dia akan turun balik. So the more knowledge we have, the more skill we know, the better, the safer we feel. Okay? Okay, cikgu, apa yang harus saya buat bila saya rasa lemas? First, ingat kat otak, bernafas. Cikgu, bukankah kita bernafas hari-hari? Kenapa perlu belajar nafas bila panic attack happens? You punya pernafasan tu dia akan menjadi cepat, sangat cepat. Dan makin cepat you tak control, you rasa lemas. Have to go out from that place and you don't know what next dah. So bila you rasa tension sangat-sangat, put down everything, bagi tahu diri, okay, cool down, bernafas. Bernafas cara mana? Ini cadangan cikgu je. Okay, cadangan, okay, teknik pernafasan balloon belly. Imagine perut you balloon. Tahu balloon kan? Okay, tutup mata, relax. Tarik nafas dengan perlahan. Lepas tu you imagine udara yang you tarik nafas tu dia masuk ke perut. Dia macam balloon. Your belly is like a balloon. Okay? Hempus balik dengan perlahan-lahan. Okay, you ulang balik 6 sampai ke 8 kali. Untuk bantu awak rasa tenang. Bila you dah tenang, baru you boleh fikir next nak buat macam mana. Cikgu, saya suka balloon. Then, candle. Imagine kat depan you ada candle. Masa birthday tu ada candle kan? Okay. Duduk macam biasa. Okay, berdiri. Imagine depan ada lilin. Bukan betul-betul lilin lah. Jangan pergi ambil lilin dekat depan. No need, no need. You just imagine. Okay, you are in the house, imagine. So, you tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Lepas tu, hempus nafas melalui mulut. Seandai seolah-olah you nak tiup lilin di depan anda. Okay, you repeat for 6 times. Okay. You no need to do it and show anyone, but you yourself, you know. When you need it, this is the way you help yourself. Okay? Lilin pun tak nak cikgu bagi. B, okay? Busy bee. Busy bee ke busy bee? Cikgu pun tak sure. Okay. Cara ni, okay, awak kena tangan tutup kat telinga. So, bila you dah tarik nafas, masa nak hempus melalui hidung. Tetapi mulut you tutup dan keluarkan bunyi. Masa you keluarkan bunyi, tangan you sebab you tutup telinga. So, tu you akan dengar kuat. Dan cara tu nak tenangkan anda. Cara ni sebenarnya nak awak tutup bunyi di sekeliling anda. You are at your own place. Okay, you rasakan the getaran tu. Lepas tu cuba tenangkan diri. Okay. Kalau B tak nak, cikgu bagi rabbit. Okay, rabbit. Rabbit ni, okay, imagine depan ada bunga yang wangi. Okay, bunga yang wangi. So, awak tarik nafas melalui hidung. Lepas tu, 3 kali. Okay, dia macam, imagine ada rabbit depan dia ada bunga. Dia cuba, dia nak try, dia nak tahu yang bunga tu wangi macam mana. So, you do it and then you hempus, perlahan-perlahan keluar.
try for 6 to 8 times. Okay, 6. Kenapa? Sebab dia perlukan masa untuk awak steady balik. Okay, kalau tak nak rabbit, cikgu bagi bubble. Okay, bubble pernah main bubble? Okay, imagine. Jangan bubble kat rumah, nanti mak marah. Ni nak bersih tu. Ataupun boleh try guna bathroom, kalau bathroom cukup besar, tandas. Okay, bubble tu sama, imagine. Pegang peralatan tu yang ada bubble tu. Lepas tu you tarik nafas, and then you hempus. Macam you nak keluarkan bubble, and you can imagine kalau you hempus kat depan memang ada bubble. Wow, how beautiful is that? Okay, try. Kalau tak nak, coffee. Suka coffee ke? Okay, coffee awak boleh pegang. Imagine kat depan ada coffee. Tarik nafas sambil bayangkan awak tengah hidung. Terdengar hidu aroma coffee. Hempus nafas perlahan-lahan sehingga awak rasa lega. Ulang. For coffee lover. Next, ni last dah. Ini pernafasan guna baby elephant. Baby elephant dia punya simptom ialah dia ada belalai, kan? So, dia ada movement sikit, you have to stand up. Okay, when you stand up, in front of you, you tarik nafas, tangan naik sekali macam belalai elephant. Okay? Guna pace yang anda boleh, contoh slow. Guna speed yang sesuai untuk diri anda. Cikgu tak boleh nak komen pasal tu. Ada yang memang boleh tahan lama, ada yang lambat. So you use that way. Cikgu, selain cara bernafas, ada ke cara yang lain? Okay. Boleh we try. Tapi ingat ya, cikgu ajar cara bernafas dulu sebab bila panic attack, first ialah pernafasan kita akan terus lost control, tension. Ataupun kita marah, the time we feel very angry, first is our brain, dia akan lari. So you kena control tu dulu. Lepas control dah okay sikit, barulah next. Okay, next tu apa? Tulis diary. Diary perasaan diri. What do you think that moment? Apa yang you buat diri, yang you rasa marah? Ataupun apa yang awak rasa bangganya, cikgu, I can do this. You know what? Today, I tell my moms I love her. Wah, bukan senang tau, susah. Sebab mak saya nampak dia tension. So I do something to make my moms happy. Lepas you buat, you rasa, I actually pandai ya. You tulis something good about yourself. Ataupun kawan gaduh. You bantu dua kawan yang gaduh menjadi best friend balik. So itu, wah, I feel so happy. I don't know to explain to anyone. Tak ada orang bagi sijil, penghargaan. No one give me trophy ke. No need. But myself, I feel I'm good in that. Okay, so you just write down. Okay, write down. Bila kita dah, suatu hari kita tengah down, kita buka balik diary kita, kita nampak, oh, kekuatan saya kat sini, I pandai sini, oh, I pernah buat ni. So, tak apa, dulu saya pernah buat, contoh, I boleh siapkan kerja mathematics. Tahu tak, 4 muka surat, semua I siap. Saya tak hutang cikgu maths saya. So, that small achievement, you keep in, you write down, and one day you read back, oh, dulu saya pernah buat. So, lepas ni, I boleh, I try best, and not even boleh, saya boleh buat better. Okay? Sini cikgu bagi contoh sikit, contoh macam mana nak tulis ni, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya. Ini bukan karangan, tak perlulah tulis ayat panjang-panjang. You nak lukis ke, simbol ke, ataupun pandai lukis komik ke, carry on. As long as you yourself, you know what is this. Okay? Next, apa yang boleh saya buat masa me time? Me time penting untuk kita rasa, okay, this is my time. Bincang dengan keluarga, ibu ayah ke, boleh tak saya ada me time saya, mungkin setengah jam sehari, ataupun sekurang-kurangnya seminggu ada setengah jam, hari Sabtu ke. Siapkan kerja yang awak kena buat, kerja rumah ke, mak suruh lipat kain ke, basuh ataupun mop lantai ke, semua siap. Dan masa me time tu setengah jam tu, nak rehat. Sometimes even parents, cikgu ke, kita pun perlukan me time.
So same for you. Masa me time, you buat aktiviti yang you suka. Okay. Bincang dengan keluarga dulu. Mana sesuai letak me time anda. Lepas tu kita boleh cadangkan mandala art terapi. Mandala art terapi dia sesuai untuk orang yang suka melukis. Tak perlu lukis susah-susah macam yang cikgu bagi contoh kat sini. You can Google, online Google, mandala art therapy, simple step. Okay, dia akan ajar. Tujuan dia suruh lukis bulatan tu, lepas tu warna, jelah nak otak awak jangan fikir benda-benda yang negatif. You go out from that mode, that down mode. You keluar balik buat benda yang awak suka. Habis buat tu, you buka balik. This is my achievement. Itu sesuatu yang cantik dan nampak. Oh, itu kekuatan saya. Okay, nak bantu awak legakan perasaan anda. Sini juga aktiviti sudoku, lepas tu aktiviti permainan kat buku. Yang masa biasa sekolah rendah, cikgu bagi aktiviti macam ni, ingat tak? Cari emoji berapa, come sales away. Aktiviti ni semua nak pelajar tahu, what can you do during your me time. Kita, masa me time, bukan nak kita, walaupun ada banyak kerja yang tak siap. Ada banyak kerja sekolah cikgu bagi, awak tak sempat, pulang kaji, lepas tu ada exam lagi, dah serabut sangat, then you go away from that moment. Do some things that you like and stop you from thinking all the negative things. Semua yang tension, yang pressure, you keluar. Bila dah faham sikit, tak rasa okay, then automatic kita manusia, kita akan dapat tahu cara mana jadual waktu yang sesuai untuk saya. Okay, mana level saya yang saya boleh pick up, mana saya boleh dapatkan bantuan, then you will do that part by part. Okay. Okay, ini yang cikgu nak ingatkan. Pertama, it's okay to have a bad day. Kita manusia, mood akan naik turun. Kadang-kadang mood baik, kadang-kadang mood ke bawah. It is okay. And it is okay to make mistake. Cikgu, sebelum tu saya malas. Sekarang saya rasa saya nak ubah. Tapi tak tahulah cikgu percaya saya ke tak. You just start first. You start first, you do things you can. Lepas yang you malas, yang you tak dengar, you tipu ke, whatever, dah lepas. Yang penting kemudian, apa yang awak boleh buat untuk baiki kelemahan anda, lepas tu improve. Setback is not a failure. Kita buat balik tu bukan sebab kita gagal, tapi kita nak dia buat dengan lebih baik. Okay, from this way we improve, bukan sebab kita gagal. Bukan senang nak lepas gagal kita buat semula. And then it's okay to take a break. Okay, nak rehat kejap. Memang me time ke semua itu memang everyone on earth deserve it. Nothing is perfect. Tak ada benda yang kat dunia yang memang perfect. Cikgu tu memang baik sangat. Dia tak ada kekurangan. Dia semua baik. Tak. Tapi manusia, kita belajar mana yang tak sesuai kita baiki. You are stronger than you think. Yes. Contoh, asking for help is strange. Kalau you perlukan bantuan, you bagi tahu cikgu, you bagi tahu kawan, you bagi tahu ibu bapa ataupun saudara, sepupu. Okay, this is strange. This is a way that you help yourself, and this is the right things to do. Small steps are also progress. Benda-benda yang kecil, walaupun you improve sikit cikgu Max suruh buat kerja, contoh ada 5 soalan Max. Tapi saya tak buat semua, I buat 2 je. Cikgu Eng memang harap awak boleh siap semua. For sure, all teacher hopes. But if you cannot make 5, you can make 2 only. At least you make 2. Okay, tomorrow you try another 1. Another days you try maybe another 2. Then, lambat tapi siap. Small steps are also progress. One by one is okay, as long as you are trying your best. Okay? Last, sekian. Terima kasih. Di atas perkongsian di atas tu ialah peringatan dari cikgu di bawah unit bimbingan dan kaunseling sekolah, dan cikgu berharap ia boleh membantu anda semua untuk faham emosi diri, dan sebagai satu langkah untuk bantu diri anda dan juga kawan-kawan lain. Sekiranya ada keperluan, boleh minta mereka contact Cikgu Eng ke, Cikgu Ismadiana ke, Cikgu Amri ke. We cannot promise that we can help you to solve your problem. No, but we will be a listener. We can help you to pass the message to teachers if you don't know how to make it. Okay? Sekian, terima kasih.